Hai guys, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan bincangkan berkenaan dengan pembahagian sel. Ringkas je tajuk untuk hari ni. Okey. So, sebagaimana semua dah tahu bahawa dalam sel terdapat nukleus. So, dalam nukleus kita ada satu struktur yang nama dia kromosom. Ya, kromosom. Kemudian kromosom ini dibina daripada satu rantaian asid deoksiribonukleik ataupun nama ringkasnya DNA. Jadi DNA ini merupakan rantaian sangat panjang yang mana DNA ini terbina daripada unit-unit asas yang kita panggil sebagai nukleotida. Jadi secara ringkasnya nukleotida adalah bahan kimia yang membina DNA. DNA inilah yang membina kromosom dan kromosom ini terletak di dalam nukleus di dalam sel kita. Jadi that's why nukleus kita kenali dia sebagai pusat ataupun struktur yang mengawal segala aktiviti sel kerana di dalamnya terdapat kromosom yang dibina daripada DNA. Okey, next kita pergi kepada tadi ada satu struktur yang mana struktur tersebut kalau kamu perasan dia ada struktur gen. Jadi apakah gen? Setiap kromosom dalam satu sel mempunyai beberapa jenis gen. Banyak sebenarnya, banyak gen. Gen berfungsi mengawal ciri-ciri yang diwarisi dalam organisma seperti kebolehan menggulung lidah seorang, bentuk biji kacang kalau dalam pokok, dan warna bulu kucing dan sebagainya. Ya. Setiap spesies di dunia ini mempunyai bilangan kromosom yang tetap, dan sel soma ataupun sel badan manusia yang normal mempunyai jumlah 46 kromosom. Okey, kejap lagi kita akan tengok. Jadi kromosom, okey, ni adalah struktur satu kromosom dalam nukleus. Dalam satu sel, kromosom ni bila ditarik panjang, okey, dia ada beberapa segmen-segmen yang kita panggil dia sebagai gene. Jadi segmen-segmen ni lah yang mengawal ciri-ciri seseorang. Contohnya mata dia biru, atau mata dia coklat, ataupun rambut dia kerinting, ataupun rambut lurus, ataupun boleh gulung lidah, ataupun tak boleh gulung lidah, dan sebagainya. Ciri-ciri inilah kita kenali sebagai trait ataupun karakteristik. Okey, dan kalau saya pergi lebih pada gene, dia agak kompleks sikit. Terdiri pada bahan-bahan kimia tadi, gabungan bahan-bahan kimia tadi yang membentuk kod-kod, coding-coding yang akan diterjemahkan, akhirnya akan terjemahkan kepada kita punya karakter. Jadi secara ringkasnya saya boleh kata dalam DNA inilah terdapat karakter-karakter bagi seseorang. Okey, so satu lagi fakta yang perlu kamu semua tahu bahawa setiap spesies ataupun makhluk di dalam dunia ini bilangan kromosomnya telah tetap. Sebagai contoh, manusia, dalam satu sel manusia ada 46 kromosom ataupun 23 pasang kerana mereka ini wujud secara berpasangan. Kalau disusun wujud secara berpasangan, contohnya kita ada lalat buah, 8 je kromosom dia, tikus ada 42, itik ada 80, dan berbagai tumbuhan dan sebagainya. Bilangan kromosom dia telah tetap. Okey, seterusnya kariotip. So apakah yang dimaksudkan dengan kariotip? Kariotip ni merupakan susunan-susunan kromosom apabila kita keluarkan kromosom tu daripada satu sel tu dan kita susun dia. Bila kita susun, okey, kamu akan dapati bahawa ada nombor 1 sampai 22 dan ada XY ataupun XX di sini, XY ataupun XX. Okey, sebenarnya ini adalah pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan seterusnya sehinggalah pasangan ke-23. Cara kira dia 1 kromosom, 2 kromosom, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan sampai 44, 45, 46. So dalam manusia normal, lelaki dan perempuan, bilangan kromosom dia ada 46 termasuk kromosom XY. Kromosom di hujung ni kita panggil XY dan XX. Okey. So di dalam manusia, kromosom boleh dibahagikan kepada dua, iaitu autosom dan juga kromosom seks. Autosom dan juga kromosom seks. Apakah autosom? Autosom ni adalah kromosom yang membawa gen ataupun sifat
yang mengawal ciri-ciri seperti warna mata, jenis cuping telinga, jenis rambut. Maknanya senang cerita, pasangan 1 sampai 22 kita panggil dia autosom, sebab dia ni membawa ciri-ciri yang ada pada badan kita, diri kita ataupun diri organisma tersebut. Apakah kromosom seks? Okey, so kromosom seks di dalam manusia ada satu kromosom yang ke-23 iaitu kromosom seks. Kromosom inilah yang berfungsi menentukan jantina sama ada lelaki ke perempuan. Okey, kalau kita tengok balik yang sebelum ni, okey, ada XY, ini adalah lelaki, XX adalah perempuan. Memang fitrahnya memang macam tu. Tak perlulah dipersoalkan kenapa. Kerana X dan Y memang lelaki, XX perempuan. Okey, so macam itulah cara nak ingat dia. Okey, so setakat tu saja video saya untuk hari ini. Nanti kita akan video yang seterusnya saya akan bincangkan pula berkenaan dengan proses pembahagian sel. Okey, jumpa lagi. Bye.